Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Amma ba'd. Saya ingin berkongsi sedikitlah mengenai sirah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ataupun bukanlah berkongsi kisahnya secara detail, tapi kita nak faham fiqh di sebalik tu, ataupun bagaimana yang sepatutnya bila kita membaca ataupun mendengar sirah-sirah. Bukan kita hanya dengar seperti mendengar ataupun membaca kisah-kisah yang lain, tetapi kita sebenarnya sepatutnya mengambil pengajaran daripada sirah ini, yang mana Allah dah ajar daripada Al-Quran lagi. Mana semua kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran tidak begitu detail, tetapi hanya mementingkan perkara-perkara yang perlu untuk diambil pengajaran. Itu juga sirah Nabi, supaya kita mampu mempraktikkan pada masa kini lah. Dan fiqh sirah yang saya ambil di sini daripada kitab Fiqh Sirah An-Nawawiyah, daripada karangan tulisan Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau menulis buku ini dan menceritakan beberapa poin penting atau beberapa tujuan kerana apa beliau menulis buku ini. Antaranya adalah kita kena ada satu contoh ikutan yang perlu kita follow. Maksudnya kita apa-apa saja kita buat, perlu contoh dia contoh yang baik lah. Maka kat sini contoh yang hidup yang boleh kita ambil adalah Nabi kita sendiri. Sebab apa? Beliau ni, baginda adalah kehidupan baginda daripada awalnya sampai akhir, sampai baginda wafat. Dia merupakan kehidupan hakikat seorang Muslim yang sebenar. Bagaimana sepatutnya seorang Muslim itu hidup, begitulah hidupnya baginda. Dan juga apabila kita memahami sirah-sirah ini, maka kita akan lebih faham mengenai isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Kerana apa? Apabila sahabat bertanya kepada isteri baginda Sayyidatina Aisyah tentang akhlak baginda, maka apa jawab Sayyidatina Aisyah? Dia menjawab bahawa kana khuluquhul Quran, bahawa Nabi ini akhlaknya adalah Al-Quran. Maka apabila kita memahami setiap akhlak-akhlak Nabi, maka kita akan faham bahawa, ataupun kita faham sirah-sirah Nabi, sirah kehidupan baginda, maka kita akan tahu bahawasanya setiap akhlak ataupun setiap perbuatan Nabi semuanya itu adalah bertepatan dengan Al-Quran. Dia takkan lari. Tapi itulah apa yang dikehendaki oleh Al-Quran. Maksudnya apabila kita membaca Al-Quran di musim bulan Ramadan yang mulia ni, maka bila kita dalam masa yang sama kita faham sirah Nabi, maka kita akan tahu bagaimana perjalanan Nabi hidup, bagaimana ketika itu Allah menegur Nabi, bagaimana ketika itu diturunnya Al-Quran untuk menenangkan Nabi, untuk memberi rasa gembira kepada Nabi, ataupun untuk menjelaskan apa permasalahan yang berlaku pada ketika itu. Akan kita jadi mudah faham. Dan kita juga boleh memahami ataupun mengetahui hukum-hukum. Contohnya, apabila berlakunya COVID-19 pada waktu sekarang tersebarnya wabak COVID-19, maka kita boleh automatik apabila kita melihat sirah Nabi, kita tahu zaman Nabi pun pernah berlaku wabak. Dan adanya hadis-hadis Nabi berkenaan perkara tersebut. Sehingga ada seorang ustaz bernama Ustaz Sanusi, dia mampu menulis ataupun menyusun 40 hadis yang berkaitan dengan wabak. Yang mana menyusun satu buku, jadilah buku 40 hadis berkaitan wabak. Yang mana sebelum ni kita mungkin tak pernah dengar. Tapi sebenarnya zaman Nabi dia telah pun, Nabi dah beritahu pun tentang wabak tersebut. Maksudnya bila kita kaji secara detail, bila kita lihat apa kita nak lihat tentang kehidupan Nabi tentang ini, tentang bagaimana dia menjadi seorang suami. Maka kita kaji setiap perbuatan Nabi tentang apabila menjadi seorang suami, maka kita akan jumpa setiap perkara yang boleh kita contohi sebagai seorang suami, ataupun sebagai seorang da'i pun sama. Apabila kita tak menyampaikan dakwah, apakah perkara yang terbaik yang boleh kita buat? Kadang-kadang kita nak jumpa dengan orang, kita tak tahu nak cakap apa. Sebenarnya kita boleh ambil daripada sirah Nabi. Apa yang Nabi buat bila Nabi jumpa dengan orang, ambil apa yang Nabi nak bermula, Nabi mulakan dengan apa. Itu perkara yang kita boleh lihat lah. Dan setiap tanggungjawab Nabi bukan saja dia seorang Nabi, tapi malah dia adalah seorang da'i, seorang pendakwah, seorang pejuang, seorang ketua negara,
seorang suami, seorang bapa, dan seorang panglima perang. Yang mana setiap tanggungjawab yang dipikul oleh Nabi semuanya dilakukan dengan secara yang terbaik. Maksudnya bila kita menjadi seorang pemimpin ataupun menjadi seorang guru atau apa-apa saja tugas kita, tanggungjawab kita, maka kat situ kita boleh ambil contoh daripada Nabi. Bukan hanya sekadar satu-satu perkara, tapi banyak perkara. Itu dari sudut tujuan lah. Maka dari sudut kenapa Allah memilih Jazirah Arab sebagai tempat dilahirkan Nabi kita, bukan tempat negara lain. Yang mana negara lain pada ketika itu lebih maju, dilihat lebih maju, lebih bertamadun. Seperti Rom ataupun Parsi. Dia ada ketika itu ada dua negara besar. Ataupun negara-negara lain juga yang boleh dikira bertamadun, iaitu China dan juga India. Tapi Allah tetap memilih Jazirah Arab. Ini kerana Jazirah Arab apabila Dr. Muhammad Ramadan Sa'id Ramadan Al-Buti bila menulis dalam bukunya bahawa Arab ni dia adalah kawasan yang jauh dan terpencil, dan dia tidak ada apa-apa kemewahan dan kemajuan yang berlaku pada seperti Parsi dan juga Rom. Malah di dua negara di negara-negara yang selain daripada Arab ni, mereka ni masalah mereka adalah tamadun materialistik yang penuh dengan semata-mata untuk dunia, ataupun mereka juga terpengaruh seperti digerik tamadun yang penuh dengan falsafah yang merepek, dan juga penuh pada cerita-cerita, kisah-kisah khayalan. Seperti contohnya bagaimana kehidupan Tuhan-Tuhan Greek zaman dulu, banyak kisah-kisah dan difilmkan pada masa kini. Ada yang difilmkan untuk maksudnya kisah-kisah tersebut membawa benda-benda yang merepek lah di sana. Walaupun mereka dah bertamadun, berkembang, maju, tapi mereka terpengaruh dengan perkara tersebut. Benda-benda yang khayalan, yang khurafat. Dan juga di Rom pula, ketika itu mereka satu kuasa besar. Dan hidup mereka sama ada menjajah satu negara ataupun mereka berada dalam pada masa itu adalah zaman dipanggil zaman gelap, Dark Age, yang mana golongan-golongan geraja menguasai masyarakat. Dan mereka ni mengambil kesempatan kepada masyarakat dengan mengambil cukai yang tinggi, perkara-perkara yang tak betul lah. Tapi bukanlah nak kata apabila Nabi diutuskan di negara-negara tersebut, dakwah tidak berkembang. Bukan macam tu. Tetapi disebabkan oleh ataupun berkemungkinan sebab kita ini hanyalah teori-teori yang dikeluarkan, bukan dia sebab sebenar kenapa Allah turunkan Nabi di Jazirah Arab. Yang maha tahu hanya Allah SWT yang maha mengetahui. Tetapi berkemungkinan supaya tidak ada berlakunya keraguan ataupun sedikit pun keraguan daripada masyarakat. Kerana apa? Masyarakat Arab pada ketika itu ada terkenal dengan gelaran ummi, dan Nabi pun sendiri adalah ummi, iaitu mereka ni tidak tahu membaca dan menulis. Maksudnya ilmu tak sampai pada dia orang. Maksud dia orang kampung terpencil, jauh, dan negara luar pun tak nak pun jajah negara ni sebab dia kawasan macam kampung kan. Maka sekiranya berkemungkinan jika Nabi diutuskan di negara-negara lain seperti Rom, maka mungkin orang akan kata ajaran Nabi ini terpengaruh dengan ajaran Kristian, ataupun ajaran Nabi ini terpengaruh dengan falsafah kuno. Berkemungkinan orang boleh menuduh. Tapi tidak. Nabi diutuskan di Jazirah Arab yang mana kawasan itu kawasan penuh dengan masyarakat yang ummi, tidak membaca dan tidak menulis, dan tidak terpengaruh dengan mana-mana agama lain seperti Yahudi dan Kristian pada masa itu. Jadi apabila Nabi diutuskan, diturunkan wahyu, maka Nabi mampu menceritakan kisah yang sama dan malah lebih baik daripada kisah yang ada dalam Bible ataupun kitab Taurat orang Yahudi. Maksudnya dia lebih, walaupun padahal Nabi sebelum tak pernah dengar, orang akan jadi macam pelik lah. Itu menunjukkan mukjizat. Di sana maksud betapa betul bahawasanya Nabi ini adalah seorang utusan Allah. Allah yang turunkan wahyu, maka baru Nabi tahu. Maksudnya selagi mana Nabi tak diturunkan wahyu, Nabi tak tahu perkara itu. Sudah kenapa teori kenapa Jazirah Arab dijadikan tempat turun wahyu lah. Dan juga mungkin kerana mereka ini adalah
yang terbaik sebab Allah pilih mereka. Jadi terbaik kerana Allah pilih mereka. Perkara yang tak boleh nak elak. Ataupun dan juga bagaimana dipilih ataupun pada masyarakat Arab pada sebelum itu, mereka mengamalkan ataupun mereka beragama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan di sana juga apabila kita melihat kefahaman, maka kita boleh tahu bagaimana Nabi Ibrahim dia diarahkan ataupun dia diperintah oleh Allah untuk meninggalkan isterinya dan juga anaknya Nabi Ismail untuk berseorangan di tengah-tengah padang pasir. Kenapa? Kalau orang zaman sekarang orang buat benda tu, automatik orang akan kata dia seorang orang lain buat kan. Orang lain tinggalkan anak dia, orang kata dia bapa yang tidak bertanggungjawab atau bapa yang jahat. Tapi pada zaman tu apa rupa sebelum tu kita mungkin tak tahu kenapa. Tapi sekarang bila kita baca rupanya sebab apa Allah nak utuskan Nabi dekat situ. Allah nak utuskan Nabi Khatimul Anbiya, Nabi di penutup segala Nabi nak diturunkan di Mekah tu, di tempat yang pada waktu itu adalah padang pasir. Sebab tu Allah letak Nabi Ismail dan ibunya berseorangan di situ untuk jadikan sebagai punya di sebalik kisah. Maksudnya setiap kisah ada pengajaran di sebaliknya. Antara contoh lain yang boleh saya kongsi bagaimana Nabi ini apabila diturunkan wahyu, apabila turunnya ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Apa respon Nabi? Ayat ini Nabi kata qad madha ahdun naum. Itu telah berlalunya masa tidur. Maksud Nabi terus bergegas, bersegera untuk menyampaikan dakwah. Tak ada relax, tak ada kata dah sampai salah boleh relax, tunggu hari ni lusa tudat untuk esoknya baru buat dakwah. Tak ada. Maksud terus. Bagaimana juga kisah yang dikongsi daripada kitab Fiqh Sirah juga bagaimana Nabi berdakwah kepada jin. Ya, sehingga kisah ini diturunkan Allah, dijadikan Allah rakamkan dalam Al-Quran di dalam surah jin mengenai bagaimana jin ini apabila dia berlalu di kawasan Nabi waktu Nabi dan sahabat tengah berehat, Nabi tengah bersolat membaca ayat Al-Quran, maka mereka terdengar ayat-ayat Al-Quran yang Nabi baca dan akhirnya mereka terus beriman. Ada apa tindakan mereka selepas mereka beriman? Mereka bukan semata-mata beriman dan terus balik, tak ada. Mereka terus automatik terus bagi apa? Terus berdakwah kepada kaum mereka, kepada jin-jin yang lain. Dia kata, ini kami mendengar satu agama yang baik, yang selayaknya kita anuti. Maka dia terus berdakwah. Maksud dia bersegera, benda tu perkara yang terus. Maksudnya apabila kita memahami satu benda, kita akan cuba terus buat. Contoh seperti mana kita baca sirah Nabi, bukanlah maksud kita terus contohi setiap perkara yang Nabi buat. Tetapi kita cuba untuk menjadikan apa-apa perkara yang kita mampu buat, walaupun sedikit, kita contohi. Itu penting apabila kita baca sirah ini. Ataupun sungguhnya kesimpulannya yang boleh saya sampaikan pada waktu bulan Ramadan yang mulia ni dalam masa 30 hari boleh kita tumpukan masa untuk mengkaji sirah Nabi dan kita cuba faham dan ambil pengajaran daripada perkara tersebut. Sebab apa? Saya ada baca mengenai kisah bagaimana seorang itu belajar agama. Malah dia telah belajar di Mesir, agama di Mesir. Tapi bagaimana seorang yang belajar agama di Mesir, dia boleh terpengaruh dengan satu ajaran sesat. Ataupun seorang dia belajar pondok, belajar tahfiz, tapi boleh juga tersesat. Padahal dia belajar agama, patutnya orang macam ni dia tak sepat. Kalau kita fikir logik, bukan orang macam ni yang sesat. Orang yang sesat ni patutnya orang yang jenis huha-huha, yang sekolah biasa,
tak ada belajar agama, itu lagi patutnya mereka lah yang sesat sebab dia orang tak tahu. Orang yang ada agama tiba-tiba mereka pun sesat. Sebenarnya realiti bukanlah ilmu yang melihat sama ada manusia itu bersesat atau tidak. Sebenarnya melihat kepada iman seorang. Kiranya iman dia tinggi, maka dia tidak akan sesat. Ini juga kefahaman dia. Dan juga tujuan kenapa dia belajar ilmu agama tersebut. Bukan sekadar untuk, kerana ada orang belajar agama untuk mencari pendapatan. Untuk dapat dengan agama ni dia cuba dapat duit. Itu salah lah. Maka bagaimana untuk kita jadikan, dan mungkin mereka juga tidak belajar agama tapi mereka tidak mempraktikkan atau mencontohi agama-agama ataupun menjadikan agama itu satu realiti dalam hidup mereka. Maka bagaimana kita nak menjadikan realiti? Maka kita lihatlah sirah Nabi, bagaimana Nabi mempraktikkan setiap perkara dalam hidup dia mesti berkaitan dengan agama. Bagaimana Nabi masuk tandas, Nabi buang air, mesti benda tu mesti berkait. Nabi bekerja, setiap perkara tu dikaitkan dengan agama. Maka dekat situ Nabi boleh kata kat situ kita cuba contohi, cuba buat. Apa-apa saja kita buat, kita tidur pun kaitkan dengan agama. Bagaimana nak cuma tidur baca apa? Qul huwallah, baca ayat kursi, baca doa nak tidur. Itu semua perkara-perkara yang Nabi dah ajar. Dan kita bila kita mengkaji sirah ni, cuma kita melihat apa yang Nabi buat, apa semua, akhirnya kita cuba praktikkan dan jadikan satu amalan dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.